Assalamualaikum, aku Afif Azman. So dalam video kali ini aku nak share macam mana perjalanan daripada aku masuk AKPK dan aku dapat keluar daripada AKPK dan dapat membeli ataupun memiliki sebuah kondominium bernilai RM500,000. Dan pada waktu beli tu adalah RM500,000 dan setahun kemudian bila aku semak dia punya value dia, dimaklumkan adalah sekitar RM600 ke RM650,000. So perkara tu berlaku dalam masa setahun je. So korang stay tune dan ikuti stay tune je lah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So aku nak share dengan korang macam mana aku perjalanan aku daripada masuk AKPK sampai aku dapat keluar, selesaikan hutang dan dapat mampu membelilah sebuah kondominium yang berharga RM500,000. Yang mana kalau sebelum tu aku rasa memang sangat-sangat mustahil, jangan kata nak membeli sebuah tanah bernilai RM500,000, tapi nak memiliki yang harga 100 ke 200,000 pun aku rasa mustahil. Sebelum tu bagi yang tak tahu ataupun yang nak tahu apa itu AKPK, AKPK ni adalah agensi agensi kaunseling dan pengurusan kredit. Kalau tak salah akulah, di bawah BNM. Korang boleh check atau Google sendiri. So benda ni berlaku, macam mana aku boleh masuk dalam AKPK ni? Okay, benda ni berlaku pada mungkin sekitar 2015 kalau tak salah aku. Aku punya financial awareness ataupun berkenaan dengan pengurusan kewangan aku masa tu memang sangat-sangat fail. Boleh dikatakan gaji aku pada ketika itu dalam sekitar tahun 2014-15 dalam 5 ke 7 ribu ringgit sebulan. So aku dengan pada aku waktu tu aku rasa aku muda lagi lah, 2014-2015, dan gaji pun banyak macam tu, belum kahwin dan sebagainya. So aku lebih kepada enjoy dan kewangan tu kita tak ada simpanan dan tidak melabur di tempat yang betul. So apa yang terjadi, aku dapat offer kad kredit. Of course lah, bank-bank ni suka kalau gaji korang besar, diorang akan offer korang kad kredit. So bila aku accept kan, mula-mula dengar juga orang cakap jangan, tapi aku rasa macam aku nak rasa ni kad kredit, tak pernah pakai. Kena pula bank tu dia punya ayat kan, tuan awak punya kelayakan ni boleh dapat, tak ingat lah masa tu platinum ke apa benda kan. Kita rasa macam dalam hati lah macam orang biasa-biasa tak dapat ni kan. So okey lah, ambil. Bila dah ambil, aku start pakai. Dan bila dah pakai, seronok pula menggunakan kad kredit tu. And then what happened, projek habis, diberhentikan je dan sebagainya lah. Bila tukar kerja tu, aku tak dapat balik gaji yang macam aku punya gaji sebelum tu. Dan daripada 7,000 drop sampai ke 2,500. Masa tu aku tak boleh nak bayar aku punya kad kredit. Bank dah mula call, aku dah mula stres. Dah daripada tunggakan situ, dia membawa kepada tunggakan tak boleh bayar kereta, tak boleh bayar pinjaman-pinjaman lain. Contohnya aku ada Aeon juga. So tak boleh, makin lama makin banyak. And sampai satu tahap aku dia punya kesan tu, aku tak dapat yang sebelum tu macam kita bercuti tu semua, itu dulu lah sebelum tu. Bila dah tak boleh nak bayar dan sebagainya, jangan cerita nak bercuti. Nak makan pun memang sedih lah. Nak makan pun sebenarnya tak ada duit waktu tu. Dan Alhamdulillah aku ada, masa aku kat Kemaman masa tu, aku ada seorang sahabat ni, memang bagi kredit lah kat dia, Siti Mariam binti Kameh kalau tak salah nama binti tu lah, Siti Mariam. Dia sahabat aku yang masih dekat Kemaman, dekat sebuah kolej ni. Dia tahu aku tak
tak ada duit nak makan apa semua, tapi dia buat-buat lah. Dia kata aku ada masak lebih ni, datanglah rumah ambil. So setiap masa dia akan masak, dia dah siap packing, aku tinggal datang, dia bagi bungkusan. Macam tu lah berlaku beberapa bulan. Dan memang terharulah aku memang bersyukur sangat ada kawan-kawan macam tu. And ada satu ketika tu sahabat aku daripada Johor, dia datang ke Kemaman dengan family dia, dengan anak isteri dia. Jumaal dia datang, and aku tak cerita pun. Aku cakap aku nak pakai duit, nak pinjam duit, tak ada. Tapi just kita mungkin luahkan keadaan kita apa semua. Dan dia bagi yang amount pada aku waktu tu memang sangat-sangat besar lah. Dia seorang sahabat ni, dia boleh hulur kat aku RM200 pada waktu tu. Ya Allah, aku rasa macam nak menangis lah. Sebab serius, dapat gaji tak sempat nak pakai, tak sempat nak saving, tak sempat apa, memang akan habis macam tu je. And sampai satu ketika tu pernah orang ketuk pintu nak minta sedekah. Aku dengan baju, kemeja, pakai tie, tapi aku tak mampu nak bagi dia. RM5 pun aku tak mampu, RM1 pun aku tak mampu. Sebab masa tu aku ada sekeping je RM50, dan itu je yang ada untuk bertahan sampai next gaji. So agak sedih lah. So itu kesan-kesan yang berlaku kalau kita gagal membayar hutang-hutang kita. So ataupun kesan yang berlaku kalau kita gagal menguruskan kewangan kita dengan baik dan bijak. So murung, stres, negatif, macam-macam perasaan semua ada lah. Tapi sampai satu masa aku cakap pada diri aku sendiri, sampai bila kan? So aku kena bangkit semula. So bila aku try to pick myself up, aku try cari buku-buku yang boleh dibaca. Sebab aku teringat arwah mak aku dulu pernah bagi satu buku, dan daripada satu buku tu lah aku baca, aku dapat macam motivasi ataupun sumber inspirasi lah. So from that moment on, aku memang start membeli buku. So aku beli, baca, dan aku pergi juga seminar-seminar, seminar belajar saham, seminar perniagaan, macam-macam lah. Tapi itulah, tak, orang lain buat menjadi, aku buat tak berapa nak jadi lah. Dan aku dah cuba macam-macam lah. So modal dah banyak gila keluar, tapi hasil tu macam tak nampak tau. Sampai satu masa aku macam, dia macam dah hujung-hujung, tapi aku tak nak give up lagi. Tengah-tengah kemah buku, and then aku terjumpa satu lagi buku, yang buku ni aku beli 2015 actually. Tapi dalam plastik lagi, tak buka. Sebab baca buku-buku lain kan, dan buku tu tenggelam, and aku baca. So it's about property dan macam mana dia invest dalam property dan dia berjaya lah, and keluar daripada keadaan dia B40, bukan naik M40, tapi terus pergi kepada T20 dah. So memang figure ni sangat-sangat hebat, dan aku baca, dan aku terus eager, aku nak jumpa dengan dia, aku nak belajar dengan dia. So alhamdulillah, setelah beberapa fasa, beberapa guru, dan beberapa kali terciduk dengan kesilapan sendiri, aku berjaya dapat keluar daripada hutang aku tu. Aku dapat berjaya selesaikan hutang-hutang aku boleh keluar daripada AKPK. Dan dalam masa kurang setahun, masa tu aku start buat, mungkin dalam akhir 2018 ke gitu. So pertengahan 2019 ataupun awal 2019, aku berjaya keluar daripada hutang. And of course, perjalanan kita tu, aku ni daripada, boleh kata pada aku level yang selesa 5,000 ke 7,000, dan aku drop sampai negatif, hutang, masuk AKPK apa semua, tak ada duit. Dan aku dapat keluar balik. Waktu tu aku nak beli rumah, dan ada seorang kawan aku ni, dia ex-banker. So dia kenalan dia cakap dengan aku boleh kerat jari lah kalau bank nak luluskan kau punya dengan tak ada rekod, kira bersih lah. Aku dah keluar hutang bersih, tak ada rekod hutang. Baru keluar pula AKPK, tak sampai 6 bulan, baru keluar sebulan 2 bulan waktu tu keluar daripada AKPK. So
korang kena tahu benda-benda macam ni akan ada. Orang sekeliling korang yang rasa korang, yang akan cakap korang gila, mengarut, apa benda, semua ada. So korang yang kena decide sama ada korang nak dengar cakap diorang ataupun korang nak dengar benda-benda yang positif, kata hati korang, keinginan korang untuk keluar daripada masalah, untuk berjaya dan sebagainya. And aku admit sehingga hari ni aku belumlah millionaire, tapi aku bersyukur sangat-sangat daripada yang aku rasa tak boleh membeli rumah dan kena pula jatuh terduduk dengan hutang, terpaksa masuk AKPK. Siapa yang tahu tu tahulah susah dan periknya bila masuk AKPK ni. Dia sikit lagi nak selevel dia nak ke level insolvency atau bankrupt, tapi tak sampai situ lagi lah. So dapat keluar membeli pula harta tanah bernilai lebih kurang masa SPA tu aku beli RM500,000, dan setahun kemudian aku cek value dia dah naik kepada RM650,000. So harta tanah tu aku sewakan, dan sebab harta tanah tu dekat daerah Selangor, aku duduk di Johor. Sebab aku duduk dengan family aku lah, arwah mak dah tak ada. So aku duduk dengan abah, adik-beradik, and wife aku pun duduk sekali dengan kita orang dekat sini. And kita orang tengah slowly build the momentum to recover. So kalau orang compare, orang cakap kita, tak nampak pun kau punya MERS lah, itulah, inilah, apa semua, abaikan. Sebab kita nak build momentum, kita nak keluar daripada keadaan kita yang sebelum ni. Dia bukan terus mencanak, dia bukan macam kena nombor ekor, tapi dia satu proses perjalanan yang korang tak boleh give up. Korang kena cuba buat dan teruskan, jangan give up. Hasil tu kalau korang tengok sebulan lepas, 5 bulan lepas, 6 bulan lepas, mungkin korang rasa macam tak ada perbezaan. Tapi sebenarnya kalau korang tengok betul-betul, compare 2, 3, 4, 5, 6 tahun lepas, korang rasa macam, uish, banyak dah ni perbezaan dan improvement yang kita dapat dan kita dah buat. So Alhamdulillah, hari ni aku dah bukan lagi makan gaji. Baru-baru ni wife dah melahirkan puteri sulung kami, Zahra. Cuma dan anak okey, Alhamdulillah. Cuma isteri tu ada komplikasi sikit lah. Alhamdulillah aku bekerja pada waktu aku sendiri, dan waktu orang lain, kalau aku makan gaji aku kena masuk office dan sebagainya apa semua. Tapi aku boleh spend masa aku untuk jaga dia, fokus dia dalam tempoh 2-3 minggu sebelum dan 2-3 minggu selepas bersalin. Aku terfikir juga kalau aku masih lagi dalam keadaan mungkin aku sibuk di sektor oil and gas atau construction dulu, tak tahulah apa cerita kan. So Alhamdulillah, nak kata financial freedom belum lagi, tapi ke arah tu, yang mana kalau aku tengok balik, compare daripada tak ada duit, berhutang dan dapat membeli rumah, InsyaAllah targetnya dalam masa 2-3 tahun lagi aku akan dapatlah apa yang diimpikan dan dihajati. Sebab sekarang pun aku ada continue sambung belajar lagi, dan insyaAllah aku akan grad konvo kalaulah tak ada apa-apa halangan, masalah apa semua. InsyaAllah aku akan grad dan konvo pada bulan 3 tahun depan, iaitu 2022. Sebab dah PKPB ni aku dah lupa tahun dah. Ya, tahun lepas 2020 tahu-tahu dah 2021 kan. So sekarang dah PKP balik. Tahu-tahu nanti dah 2022. So kat situ je lah aku nak buat sharing dengan korang. Korang jangan give up, ataupun korang yang menghadapi masalah ataupun tekanan, lagi-lagi waktu-waktu sekarang ni, jangan give up. So kalau korang perlukan macam nak dapatkan perkongsian, nasihat ke, ataupun nak sharing apa-apa, korang boleh contact aku. Sama ada korang boleh PM, korang boleh komen, ataupun klik je link yang ada dekat komen untuk WhatsApp aku. So maybe apa yang aku boleh tolong share, macam mana aku keluar dengan cara aku keluar hutang, dan mungkin aku boleh bantu korang, beri sedikit idea
macam mana cara korang pula untuk keluar dan keluar daripada hutan dan capai impian korang. Sebab setiap orang tak sama. Alhamdulillah sebelum ni aku pernah bantu ada pasangan ni, actually dia sahabat aku, suami isteri, hutang dengan Along kat kredit, dan memang dia dah stress out kau. Masa tu dia rasa memang tak ada jalan keluar, but aku nasihatkan dia, InsyaAllah boleh, jangan risau. Ada masa kita jumpa, and then aku jumpa dia. Pada dia at first memang dia dah block awal-awal, dia kata tak akan boleh punya, tapi dia datang tu sebab memang dah tak ada cara lain kan. So dia datang jumpa, kita orang lepak, aku discuss, aku tunjuk cara macam mana dia nak selesaikan masalah dia, keluar daripada hutang, and untuk dia mampu membeli rumah dan sebagainya. Dan Alhamdulillah setahun selepas tu, actually tak sampai setahun, sebab dia push, dia berjaya. Kalau dia nak loan beli rumah tu dah boleh lah, dan hutang-hutang dia pun boleh diselesaikan. So cepat ataupun lambat bergantung kepada kita sendiri, sama ada kita sanggup ataupun tidak. But still korang boleh cuba lalu jalan sendiri, langgar lubang jatuh bangun, lalu langgar lubang jatuh bangun, yang aku dah buat daripada tahun 2014, 2015 sampai 2019. Ataupun aku boleh share dengan korang cara aku yang aku dah tolak tepi apa benda yang terlingkup, terduduk, yang aku dah burn habis lebih berpuluh-puluh ribu, belajar ni, rugi tu rugi ni, dan aku terus bagi korang shortcut cara aku. Mungkin korang boleh gunakan cara itu dan korang boleh berjaya. Kita tak tahu rezeki kan. Lain daripada tu aku rasa tak ada apa-apa. Just aku terasa nak buat share dengan korang. Aku nak cuba, aku boleh bantulah seramai yang aku boleh bantu. Sebab nak bagi duit memang agak, yelah kan, government pun dah kata moratorium pun terhad, bantuan pun dah terhad, dan apatah lagi setakat individu macam aku. Tapi apa yang aku boleh bantu, mungkin aku boleh bagi nasihat atas pengalaman aku sendiri, macam mana kita boleh keluar dari hutang dan kita mampu membeli hartanah, dan hartanah tu pula boleh generate income. Macam aku sewakan hartanah tu. And again, itu saja perkongsian untuk kali ini. Please feel free, kalau ada apa-apa just contact aku, InsyaAllah just sembang-sembang, kita share apa yang aku boleh bantu. Semoga kalau aku doa dan aku harap korang dapat keluar daripada kesusahan korang. Sebab yang aku harapkan, kalau aku dapat bantu orang lain ataupun dapat memberi manfaat kepada orang lain, InsyaAllah Allah akan bantu dan pemudahkan urusan aku, dan untuk mencapai impian aku yang bergunung-gunung tingginya. So doakan aku, dan aku juga doakan korang, korang dapat berjaya keluar daripada apa jua keadaan masalah yang korang hadapi sekarang, dan boleh berjaya macam orang lain kan. So apa-apa pun bermula dengan tindakan lah. Kalau kita dengar fikir, itu antara kesilapan aku yang aku buat dulu. Bertahun-tahun dengar tunggu, dan aku setiap kali tu kita macam terlepas peluang. Dengar tunggu kalau aku tahu tahun lepas aku dah jumpa dia, kalau aku tahu tahun lepas aku dah ambil tu, dah ambil ini dan sebagainya. So inilah waktunya. Kalau korang perlu apa-apa, just bagi tahu kan. Benda yang dah lepas. Apa yang kita boleh buat hari ini adalah kita bangkit dan kita fight untuk berjaya. Assalamualaikum.